Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan pergi kepada subtopik seterusnya dalam bab asid, alkali dan juga garam, iaitu garam, hablo dan juga kegunaan garam dalam kehidupan seharian. Yang pertama, kita kena tahu apa itu definisi garam. Sebab kalau soalan-soalan SPM, kadang-kadang dia akan tanya, dia mesti akan tanyalah mana-mana satu definisi yang berkaitan. Mungkin dalam tahun tu mungkin akan keluar 2 hingga 3 definisi dan makanya bergantunglah kepada skema pada tahun tersebut. So kalau siapa-siapa yang betul-betul memang nak dapat A+, bahagian definisi ni pun kamu kena score dengan baik. Kamu kena memorize dengan baik. So kita berbalik kepada definisi garam. Garam adalah sebatian yang terhasil apabila ion hidrogen H+ daripada asid diganti oleh ion logam ataupun diganti oleh ion amonium. Contoh ion logam Ca2+, Mg2+. Ini contoh ion logam. Dan juga ion amonium. Ion amonium adalah NH4+. Contohnya natrium klorida, kuprum 2 sulfat, kalium nitrat dan juga amonium sulfat. Ini adalah beberapa contoh garam. Kalau kamu tengok jadual di bawah, ini adalah nama-nama garam yang kita boleh hasilkan. Sebentar lagi cikgu akan tunjuk bagaimana kita nak hasilkan nama-nama garam. So kalau kamu tengok dekat sini, apa yang dikata apabila ion hidrogen daripada asid diganti oleh ion logam atau amonium, kamu dah belajar sebelum ni, apabila asid, asid ni ada beberapa tindak balas kimia yang boleh menghasilkan garam. Pertama, cikgu ambil HCl sebagai contoh. Pertama, asid bertindak balas dengan logam. So logam di sini adalah magnesium. So dia akan dapat garam magnesium, klorida dan juga gas hidrogen. Yang kedua, asid bertindak balas dengan alkali. Contoh NaOH. So hasilnya adalah NaCl, garam dan sodium klorida dan juga air. Yang ketiga, asid apabila bertindak balas dengan kalsium karbonat, iaitu logam karbonat. So dia akan dapat kalsium klorida tambah air dan tambah gas karbon dioksida. Ya, satu lagi, asid apabila bertindak balas dengan metal oksida, logam oksida, contohnya magnesium oksida, dia akan hasilkan garam juga MaCl2 dengan air. So kalau kita tengok sini, asid yang ada, hidrogen ion yang ada pada asid tadi diganti oleh logam. So dapatlah MgCl2. Ni pun sama. H ni kita remove, kita gantikan dengan ion logam. So ion ke sini Na. So dapat NaCl. Yang ketiga, H ni kita remove, kita ganti dengan Ca, dapatlah CaCl2. Yang terakhir HCl MgO. So H ni kita buang, kita gantikan dengan Mg mengikut hukum ni lah. Digantikan oleh ion logam, dapatlah MgCl2. So perkaitan antara tindak balas kimia asid dapat menghasilkan garam. Okey, kita sambung kepada jadual di bawah. Untuk pengetahuan kamu semua, garam ni boleh dikategorikan kepada 4 kumpulan, iaitu kita boleh hasilkan yang pertama garam sulfat, yang kedua kita boleh hasilkan garam klorida, yang ketiga kita boleh hasilkan garam nitrat dan yang keempat kita boleh hasilkan garam karbonat. So kita tengok daripada sini, bagaimana kita nak hasilkan garam sulfat. So kamu kena ingat kita ada 4 jenis garam. Kita ada kumpulan garam sulfat, klorida, nitrat dan juga karbonat. Sulfat ni datang daripada ion sulfat lah, SO4 minus. Garam klorida dia adalah anion dia adalah Cl negatif. Kalau garam nitrat, anion dia adalah NO3 minus, dan kalau karbonat adalah CO32 minus. So apabila garam-garam sulfat, garam klorida, garam nitrat dan garam karbonat ini daripada ion-ion ni, dia bergabung dengan logam-logam ni, dia boleh hasilkan garam. Cikgu ambil contoh yang pertama, Na. Apabila Na, iaitu sodium, bila bergabung dengan sulfat, seperti biasa, kita buat persilangan. So dia akan dapat Na2SO4, sodium sulfat. Contoh kita ambil K+ dengan klorida.
So, kita akan dapat KCl. Okay, contoh amonium dengan nitrat. So, kita akan dapat, pastikan dia bersilang macam kita belajar masa bab 3, NH4NO3. Dan Mg, apabila kita bertindak balas dengan asid karbonik ni membawa anion karbonat, dia akan dapat MgCO3. Okay, contoh kalau Ca2+ dengan karbonat pula akan jadi CaCO3. Aluminium dengan nitrat. Okey, tengok. Aluminium 3 tambah, nitrat adalah minus. So, kita buat persilangan, dia akan dapat Al bracket NO3 3. Okey, LaNO3 3. Okey, seterusnya. Zinc kalau dengan klorin. So, dengan ion klorida. So, dia akan dapat ZnCl2. Fe dengan SO4. So, Fe 2 tambah, SO4 2 minus. So, FeSO4. Okey. Plumbum 2+ dengan klorida. So, dia akan dapat PbCl2. Cu2+ dengan nitrat. So, dia akan dapat Cu, okay, bracket NO3. Ag dengan karbonat. So, dia akan dapat Ag2CO3. Barium 2+ dengan klorida akan dapat BaCl2. So, yang dihasilkan ni adalah garam. Garam je lah. So, yang kosong-kosong ni nanti kamu cuba buat sendiri. Okay, now kita pergi kepada sifat fizik. Sifat fizikal hablogaram. So, bagaimana hablogaram itu terhasil? Selama ni kamu duk cakap, oh garam masak kat rumah tu garam. Memang garam. Tapi garam ni bila kamu belajar, rupanya terlampau banyak nama dia. So, yang kat rumah tu memanglah garam. Tapi nama dia apa? Nama dia adalah sodium klorida. NaCl yang kita gunakan untuk menambahkan rasa keenakan masakan. Okey, hablogaram terhasil apabila larutan garam yang tepu kita sejukkan dia. So, contoh-contoh hablogaram inilah natrium klorida, kuprum 2 sulfat dan habloklorida. Ciri-ciri hablo yang pertama, dia mesti terbentuk apabila daripada jenis garam yang sama. Okey. Contohnya kalau natrium klorida mesti semua adalah natrium klorida. So, yang pertama bentuk hablo adalah geometri yang tetap. Saiz dia mungkin berbeza, ada besar, ada kecil. Tapi kalau geometri dia tetap. Kalau dia nampak ada macam 5 segi, 5 segi lah dia. Kalau dia ada 6 segi, 6 segi lah dia. Penghabluran yang cepat menghasilkan hablo yang kecil. Manakala kalau proses penghabluran tu lama, dia akan hasilkan hablo yang lebih besar. Selalunya hablo ini permukaannya sangat rata. Sisi dia lurus dan bucu dia tajam. Dan yang terakhir, sifat-sifat hablo sudut yang tetap antara dua permukaan. Next. Bagaimana garam melarutkan ditulen oleh penghabluran semula? Okay, benda asing tak terlarut dalam garam larut ditapis keluar melalui proses penurasan. Kadang-kadang dalam garam yang larut tu ada benda asing. Bagaimana kita nak pisahkan dia? Kita akan guna proses penurasan. Tapi kena pastikanlah benda asing tu adalah jenis yang tidak larut. So, senanglah bila kita tapis, benda asing tu akan tertinggal lah. So, yang akan turun dalam bikar tu adalah garam yang larut. Manakala terlarutkan dikeluarkan secara penghabluran semula. So, bagaimana proses penghabluran semula? Garam terlarutkan dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Selalunya garam terlarutkan ni maksudnya garam yang larut ni dia larut dalam air lah. Itu baru membuktikan bahawa garam itu larut. Larutan aqueous kemudian dipanaskan untuk menyejak sehingga larutan menjadi tepu. Sebenarnya garam terlarut adalah garam yang berada dalam air. Contohlah air garam. Kalau kat rumah tu air garam. Macam mana kita nak dapat balik garam yang kita masak kat dapur tu? Kita kena panaskan dia, bagi dia kering sampai dapat larutan tepu. So, larutan tepu tu maksud yang likat lah. So, bila kamu dapat larutan yang tepu tu, kita biarkan dia sejuk. Okay, garam akan muncul sebagai hablo tulen. Maka benda asing itu pun kita dah buang. Nanti kamu akan belajar dengan detail bagaimana penyediaan garam larut. Hablo diperoleh sebagai baki melalui penurasan. Okay, next. Bagaimana pula cara untuk kita membesarkan hablo kuprum 2 sulfat? Macam tadi kita tengok poin dekat atas, dia kata apa?
Penghabluran yang cepat hasilkan hablur yang kecil. Penghabluran yang lambat akan hasilkan hablur yang besar. So ini adalah nama dia. Kita dah ada hablur kupron besar tapi kita nak bagi dia besar. So metod dia beginilah. Kita ambil hablur kecil, kita ikat pada benang. Kita rendamkan dalam larutan kupron 2 sulfat. Make sure hablur dengan larutan yang kita guna tu mesti samalah. Mesti sama. Contoh kalau kamu nak hablur kupron 2 nitrat. So larutan tu mesti guna kupron 2 nitrat juga. Dia kena jenis garam yang sama. Kita ikat pada rot kaca, kita rendamkan. So kita biarkan air tersejat. Air larutan ni ada air kan. So kita biarkan air tu tersejat. Biar je lama-lama secara perlahan. Lama-lama hablur tu akan melekat. Hablur larutan ni nanti bila dah lama-lama dia dah tersejat air, air dah kurang, maka hablur mula akan melekat pada hablur yang kecil ni. Lama-lama saiz hablur ni makin membesar. Okey, setakat itu sahaja. Untuk kegunaan garam dan kehidupan seharian tu nanti kita akan present pada hari Rabu. Terima kasih.